الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita berhimpun dan berkumpul dalam suatu majlis yang dipernamakannya sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah tentu orang yang menyambutnya dengan bermaksud untuk meraihkan dan mengingati kelahiran yang besar, suatu anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, yang makna manusia akan mulia kerananya, iaitulah dengan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam mestilah dizahirkan dengan rasa kegembiraan, rasa kesukaan, sesuai barang yang tidak menyalahi tuntutan agama Islam. Bahkan dituntut atas tiap-tiap orang Islam itu sentiasa mengingati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dalam sekalian ramai orang-orang yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, maka kita terpilih pada malam ini untuk memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah lama berlalu, tanggal 12 Rabiul Awal, saban tahun kita menyambutnya. Dan pada hari ini masuk di dalam bulan yang juga penuh dengan maghfirah dan keberkatan, iaitu bulan Rejab, yang merupakan bulan Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rejab itu bulan Allah, Syaban itu bulanku, dan Ramadan itu bulan umatku, yakni umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan dan menjadi dalil, meskipun telah lama berlalu 12 Rabiul Awal, tetapi hari ini, malam ini, kita masih lagi menyambut sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil iaitu bermakna setiap masa, saat dan ketika, bila-bila masa sahaja, kita boleh berselawat dengan sebanyak-banyaknya. Kita boleh meraihkan, kita boleh menghayati, kita mengajak orang berkumpul demi untuk memuliakan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyakkan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengajak sahabat-sahabat masyarakat yang beragama Islam untuk sama-sama kita duduk, bukan saja semata-mata kita membaca qasidah, bukan semata-mata kita berselawat, bahkan di dalamnya penuh dengan amal-amal kebaikan-kebaikan dan juga kebajikan-kebajikan yang lain. Daripada awal sambutan ini dengan berzikir di dalam surau, kita menyebut nama Allah beribu kali. Bukan kerana kita hendak mengatakan yang kita banyak menyebut nama Allah, tapi lihatlah, disebabkan dengan satu majlis yang dinamai sebagai sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, menggalakkan jiwa-jiwa, hati-hati yang mempunyai semangat
untuk melaksanakan amalan kebaikan, bagi menambahkan lagi kebaikan-kebaikan yang sedia ada. Daripada awal dengan zikirnya, kemudian dengan makannya, kemudian dengan semangat tolong-menolongnya, kemudian dengan semangat ziarah menziarahi. Di kalangan kita dah ramai, dah lama tak jumpa. Lalu dengan sebab keberkatan majlis ini, kita dapat berjumpa. Dan inilah salah satu hikmah diadakan majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan majlis keramaian, majlis keraian yang lain. Asal saja maksudnya kerana Allah, maksudnya kerana membesarkan syiar agama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal maksudnya untuk menggembirakan hati-hati orang-orang beriman, semuanya termasuk daripada perkara-perkara kebaikan yang mana diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu hadis qudsi disebut, wajabat mahabbati limutahabbina fi walil mutazawirina fi walil mutajalizina fi walil mutajalisina fi walil mutabadilina fi. Firman Allah Subhanahu wa taala yang ini dalam hadis qudsi yang diambil daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib mendapat kasih sayang aku. Siapa dia yang wajib mendapat kasih sayang Allah? Al-mutahabbina fi, orang yang berkasih sayang kerana aku. Wal mutajalisina fi, orang yang duduk-duduk kerana aku. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Walil mutazawirina fi, orang-orang yang saling ziarah menziarahi kerana aku. Hari ini kita ziarah orang Taita. Dalam masa yang sama orang Taita, orang ladang Taita, susah sikit nak nyebut Taita. Orang ladang Taita hari ini tanya khabar kepada kita. Dan ini merupakan sunnah dan tuntutan agama. Walil mutazawirina fi walil mutabadilina fi, tolong menolong kerana aku. Ini orang yang mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dalam majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua yang disebutkan itu ada terhimpun di dalamnya. Di dalam suatu majlis seumpama ini, majlis yang kita anggap hanya sekadar adat, tetapi ia telah menimbulkan beberapa daripada tuntutan syarak. Tolong menolong, ziarah menziarahi, duduk-duduk mendengar tausiah, mendengar nama Allah, mendengar nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, mendengar selawat, menyebut selawat, mendengar sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perjalanan hidup inilah dia. Perjalanan hidup kekasih Allah, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang cuba nak mempertikaikan gendang. Ya, kita meraihkan khilaf yang ada, tidak ada masalah. Boleh nak gendang, boleh tak nak gendang. Siapa yang nak raih khilaf, bismillah. Siapa yang tak nak gendang, bismillah. Ala kulli hal, semuanya berdalil. Semuanya mempunyai asas seperti mana yang telah dibentangkan oleh para ulama. Tinggal lagi di sana ada bunyi-bunyi sumbang yang cuba hendak menzahirkan kepandaian lebih dari kalangan ulama, yang kadang-kadang hanya mengambil ilmu daripada video-video dan sebagainya. Cuba meletakkan kesalahan terhadap umat Islam dengan jalan yang tak sepatutnya. Alhamdulillah, hari ini kita duduk sebagai menzahirkan rasa minat, suka, gembira kita bila mana satu majlis dan kita dapat bersama-sama di dalamnya. Apakah majlis itu? Majlis yang memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja sudah memadai kebaikan dalam majlis ini, tanpa ada yang lain. Hanya dengan satu saja maksud. Nak pergi mana? Nak pergi majlis memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan ucapan itu saja sudah memadai bagi menzahirkan majlis itu adalah majlis kebaikan dan majlis yang membawa
orang-orang yang hadir di dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana barang siapa yang menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah, pintu bagi mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu telah mengambil jalan yang betul. Alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan semulia-mulia makhluk di sisi Allah. Semulia-mulia Nabi dan Rasul. Dia Rasul kita dan dia Nabi kita. Hari-hari kita menyebut namanya. Di dalam sembahyang, di dalam 2 kalimah syahadah, di dalam iqamah, di dalam azan, dan beberapa tempat daripada nama-nama disebutkan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai menggambarkan kemuliaan, betapa mulia dan tinggi kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang hadir pada malam ini, setiap yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam ini, setiap yang berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ini, adalah mereka yang menzahirkan ketidakmampuan untuk mencapai kesempurnaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana setiap kali kita berselawat adalah kita meminta kepada Allah untuk berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olahnya bukan kita yang berselawat. Kerana sebutan kita Allahumma, ya Allah, berselawatlah. Kerana kita tidak mampu untuk memahami hakikat siapa dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mampu mengenal hakikat kesempurnaan kekasihnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu Allah menjadikan satu amalan yang menyebabkan setiap orang yang mengucapnya, yang menyebutnya, semakin rasa tawaduk. Semakin banyak menyebut selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak pengakuan rendah diri seseorang itu terhadap kelemahan dalam nak mencapai kesempurnaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita mengharapkan, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, ya Rabbi salli, wahai Tuhan, selawatlah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah kita tak ada apa-apa. Kita ni hanya kata sebut je. Tetapi yang mengenal hakikat kesempurnaannya, yakni Nabi Muhammad SAW, iaitulah penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, namun begitu, dalam lemahnya kita, kurangnya kita terhadap kekasihnya Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan besar kelebihan ke atas mereka yang mengucapkan selawat. Bahkan amalan selawat ini diistimewakan untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan berselawat sebanyak-banyak. Semakin banyak selawat, semakin banyak kelebihan yang diperolehi oleh orang yang berselawat. Seluruh manfaat selawat itu kembali kepada orang yang berselawat. Walau orang yang berselawat itu dari kalangan orang-orang fasik sekalipun, yang banyak melakukan dosa, dek kerana keberkatan selawat, lama kelamaan orang itu akan mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, kerana berkat yang besar daripada selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diceritakan mahar antara Sayyidina Adam alaihi salam dan Sayyidatuna Hawa alaihi salam, iaitulah selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik orang-orang yang beriman, berselawatlah dengan sebanyak-banyaknya ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan sebab selawat itu kita didudukkan bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu diselamatkan orang yang duduk dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu akan selamat orang yang mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita dengan amalan kita ke mana, tuan-tuan? Dengan amalan kita, adakah kita boleh cagah untuk mendapatkan syurga Allah? Amalan kita cuba nak cagah. Kita rasa dengan amalan kita tu sampai kepada Allah. Ya.
Memang asbab amal boleh sampai kepada Allah. Cuma adakah kita boleh menjamin setiap apa yang kita lakukan, daripada amalan fardu ataupun amalan sunat, sampai kepada Allah? Dengan keadaan lekanya kita buat ibadat, dengan keadaan tak khusyuknya kita buat ibadat, dengan keadaan bercampur-campur niat antara ikhlas dengan tidak, banyaknya tak ikhlas. Kita sendiri yang merasakan kita bersih di hadapan Allah. Adakah dengan perasaan yang seumpama ini kita boleh nak jamin diri kita ni pasti akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk mengambil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu ibtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, carilah, tuntutlah, dapatkanlah wasilah kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebesar-besar wasilah antara manusia, antara hamba, orang-orang macam kita ni, sebesar-besar wasilah antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La syakka fi. Tidak ada syak padanya. Hanya mereka-mereka yang rasa sudah sempurna, lebih alim daripada ulama, lebih alim daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang rasa bersih daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini yang kadang-kadang lupa diri mereka, seolah-olah mereka layak untuk terus pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala. Dan begitu juga dengan imam-imam yang lain. Siapa tak kenal Imam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala. Bukan ulama zahir, bahkan menguasai zahir dan batin. Kita zahir tak kemas, batin ke laut, tiba-tiba nak rasa syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. Imam Al-Ghazali mengatakan, di antara alamat, sebesar-besar alamat termakbulnya doa seseorang itu, maknanya jadi sebab besar doa seseorang itu makbul di sisi Allah, dengan satu sebab, iaitu dengan meletakkan, ketika berdoa seseorang itu meletakkan atau mengucapkan, mendatangkan nama kekasihnya. Ini nama kekasih Allah, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memadai dengan dalil daripada sembahyang. Kita sembahyang kerana siapa? Kerana Allah. Kita ibadat kerana siapa? Kerana Allah. Sudah tentu kerana Allah. Kita sujud kepada Allah. Kita tidak sujud kepada yang lain daripada Allah. Cuma ada setengah-setengah orang menyangka orang-orang tasawuf, orang sufi menyembah tok guru, menyembah masyayikh, menyembah guru tariqah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barang diburukkan perkataan mereka itu, sesungguhnya mereka keliru, seperti mana kelirunya iblis. Kerana iblis diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sujud kepada Adam, lalu iblis pun keliru. Iltibas baina amrayn. Keliru. Sujud kepada Allah je kan? Apa nak sujud pada makhluk? Dia lupa yang diperintah itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Minta lindung dengan Allah daripada menjadi hamba-hambanya yang terkeliru. Ini wasilah. Wasilah. Dan wasilah yang paling besar antara hamba dengan Allah, pintu besar untuk pergi kepada Allah. Sebab hadrah Allah itu sangat bersih, sangat suci, luar daripada jangkauan akal. Sebab itulah setiap daripada hamba memerlukan yang paling bersih. Siapa yang paling bersih di antara makhluk Allah? Sudah tentulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kamu sudah dilupakan dengan kehebatan, kelebihan yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lihat saja peristiwa yang berlaku pada bulan yang mulia ini, bulan Rajab. Menjadi dalil bagi orang-orang yang beriman. Jadi dalil besar, luar daripada jangkauan akal, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mana selepas daripada itu datang kaifiat menunaikan solat sembahyang 5 waktu. Di dalam sembahyang 5 waktu, sembahyang kita kerana Allah, ibadah kita kerana Allah. Seperti mana kita ucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mama lillahi rabbil alamin.
Tetapi mengapa tidak sah semayang itu jikalau tidak disebutkan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan semayang itu kerana Allah, sujudnya kerana Allah, rukuknya kerana Allah, i'tidalnya kerana Allah. Tetapi bila mana tidak mendatangkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, batal semayang seseorang itu. Menunjukkan bahawasanya wasilah antara hamba, iaitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu orang yang baru nak masuk Islam hanya menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah, habis. Hanya menyebutkan itu saja. Tanpa mendatangkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adakah sah iman? Adakah sah pengakuan? Adakah sah ikrarnya? Tidak. Wajib mendatangkan wa asyhadu anna Sayyidana Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah itu tidak cukup untuk menjadikan dalil kelebihan wasilah yang besar kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi hamba, antara hamba dengan Allah, berhajatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj? Sehinggalah kepada Sidratul Muntaha. Lalu Sayyidina Jibril alaihissalam mengatakan, di sini berpisahnya antara kekasih dengan kekasih. Tidak mampu untuk malaikat Jibril melepasi daripada zon itu, umpamanya. Kerana apa? Kerana menunjukkan di situ hanya yang layak makhluk yang paling mulia, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk masuk ke Hadratul Qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keadaan itulah tidak pernah berlaku kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Itu menjadi bukti bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan wasilah agung antara hamba dengan Allah. Sebab siapa kita? Siapa kita? Adakah kita rasa kita boleh direct dengan Allah? Memang kita menyembah Allah. Memang kita mengabdikan diri kepada Allah. Segala-galanya untuk Allah. Tapi untuk nak merasakan kehambaan itu bukan sesuatu perkara yang mudah. Sebab tu kita kena selawat. Di dalam kitab Al-Jawharul Mawhub wa munabbihatil qulub lil Allamati Syekh Ali Kutan radhiyallahu taala anhu, 40 kelebihan orang yang berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang akhirnya diletakkan antara kelebihan orang yang berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW, sentiasa berselawat. Sentiasa berselawat. Ada orang kata, kenapa tak cakap sentiasa baca Quran? Quran diturunkan di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Quran diturunkan pada hati Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah SAW digelarkan sebagai sahibul Quran. Akhlak Nabi, Al-Quran. Bila mana seseorang itu membanyakkan selawat ke atas Nabi, mudah dia untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran. Yang dibahaskan sini adalah wasilah yang paling besar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau tak kerana Rasulullah, adakah kita boleh membaca Al-Quran? Adakah kita boleh beramal dengan Al-Quran? Adakah sahabat-sahabat ridwanullahu taala alaihim memahami Al-Quran? Sebab itu selawat besar kelebihan. Bukan kita nak mengatakan selawat itu lebih besar daripada Al-Quran, bukan. Tapi kita kena faham siapa dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita kepada Al-Quran. Yang membawa kita kepada Al-Quran. Insya-Allah, mudah-mudahan. Maka katanya Syekh Ali Kutan dalam kitabnya, pada kelebihan yang ke-40 lebih, gitu 41. Barang siapa yang memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ia mati, ataupun dia tidak mendapatkan seorang daripada murabbi. Dia tak dapat guru. Na'udzubillah, minta lindung dengan Allah daripada mendapatkan guru yang salah. Sekarang ramai suka berguru dengan video. Sekarang suka ambil jalan untuk faham agama dengan video. Yang ini tidak bid'ah.
Tetapi bila mana berselawat banyak-banyak, menghimpunkan ramai orang Islam untuk berselawat ke atas Nabi, yang ini bid'ah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Katanya bagi orang yang tidak mempunyai murabbi sehingga akhir hayatnya, maka selawat itu menjadi murabbi baginya. Bahkan bagi orang yang memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan dijadikan pada kelopak matanya bayangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak peduli apa orang nak cakap, kerana kita berada di atas manhajnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kita berpegang dengan aliran Asy'ariyah. Kita berpegang dengan jalannya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kita berpegangnya dari sudut fiqhnya mazhab mu'tabar. Kita berpegang dari sudut tasawuf yang mu'tabar. Kita berpegang dengan akidah yang mu'tabar. Jadi kita tidak perlu takut dengan orang lain. Sebenarnya orang ahli sunnah wal jamaah itu kuat. Kuat. Baik dalilnya, segala-galanya. Kuat, sangat kuat. Tetapi malangnya, bila mana kita lemah, yakni malas nak mengaji, malas nak belajar, malas nak ambil berat pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit demi sedikit kita mengabaikan tanggungjawab sebagai orang beriman, sebagai orang Islam. Akhirnya musuh-musuh mudah untuk mengelirukan kita. Di sanalah mereka mengambil kesempatan dalam nak mengelirukan kepala otak kita yang dah jauh daripada pemahaman jalan ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah mudah-mudahan dengan semangat Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, InsyaAllah dengan berkatnya Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama upgrade diri. Kita berubah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita dari kalangan orang yang rajin menuntut ilmu agamanya. Memperbanyakkan selawat ke atas kekasihnya. Dan membantu mereka-mereka yang terus tak kenal letih, tak kenal lelah untuk menyambung kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu radhiyallahu taala anhum ajma'in. Insyaallah mudah-mudahan Allahumma amin. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.